Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjek kita pada hari ini ialah hadis. Okey, sediakan buku teks hadis, buku tulis hadis dan juga alat tulis. Sebelum tu kita tengok dulu pada isi kandungan. Okey, minggu lepas kita dah belajar pelajaran ke-7 iaitu ciri-ciri mukmin. Okey, ciri-ciri mukmin kita dah belajar. Jadi hari ini kita nak sambung pelajaran ke-8 iaitu tajuknya kewajipan berbuat ihsan pada muka surat 45. Kita tengok pada muka surat 45 iaitu pelajaran ke-8, tajuknya kewajipan berbuat ihsan. Okey, kita baca dulu hadis ni sama-sama. An Abi Ya'la Shaddadi ibni Ausin radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواه مسلم. Okey, hadis ni awak kena hafal Hafal dengan baris yang betul. Kena hafal dengan baris yang betul. Okey, kita tengok dekat bawah tu, dekat kotak tu makna kalimah. Okey, makna kalimah tu pun awak kena hafal. Okey, innallah, sesungguhnya Allah kataba telah mewajibkan al-ihsana, ihsan, ala di atas, kulli syai'in, semua perkara, fa'idha maka apabila, qataltum kamu membunuh, fa'ahsinu maka elokkanlah, al-kitlata pembunuhan, zabahtum kamu menyembelih, az-zabhata penyembelihan, wal yuhidda dan hendaklah kamu menajamkan, syaf'ratahu mata pisau, wal yurih dan hendaklah kamu melapangkan, dhabihatahu binatang sembelihan. Okey, lepas tu kita tengok dekat laman ilmu ni. Dalam kotak ni Rasulullah SAW melarang membunuh dengan menggunakan api kerana api adalah alat penyiksaan. Hanya Allah sahaja yang berhak menyiksa dengannya. Okey, kita tidak boleh bunuh binatang atau bunuh manusia ke binatang ke, kita tidak boleh menggunakan api. Kita seeloknya kita kena melakukan penyembelihan, bukan membunuh menggunakan api. Sebab apa tak boleh guna api? Sebab api itu sangat-sangat menyiksakan. Hanya Allah je yang berhak membunuh menggunakan api. Hanya Allah, kan dalam neraka kan ada api kan. Hanya Allah je yang berhak membunuh menggunakan api. Kita tak berhak untuk membunuh menggunakan api. Jadi kita tidak boleh membunuh binatang ke manusia ke apa-apa saja menggunakan api. Tak boleh. Take note yang ni, tak boleh guna api ketika pembunuhan. Okey, lepas tu kita tengok terjemahan hadis ni. Okey, terjemahan hadis kepada hadis yang di depan tadi. Dari Abu Ya'la Shaddadi bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas semua perkara. Maka apabila kamu membunuh, elokkanlah pembunuhan, dan apabila kamu menyembelih, elokkanlah penyembelihan, dan hendaklah kamu menajamkan mata pisau dan melapangkan binatang sembelihan. Diriwayatkan oleh Muslim. Dekat sini dia bagi tahu apa? Kalau kita nak bunuh, nak lakukan pembunuhan, kita kena buat pembunuhan secara baik. Tengok tadi dekat laman ilmu tadi, kita tak boleh melakukan pembunuhan menggunakan api. Ataupun kalau kita perlu menyembelih, kita melakukan penyembelihan, maka kita kena elokkan penyembelihan tu. Okey, lepas ni kita belajar macam mana cara penyembelihan secara baik. Secara baik. Okey, kita tengok dekat penghayatan dekat sebelah ni. Melatih diri bersifat ihsan sama ada dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia atau makhluk yang lain. Dengan Allah kena bersifat ihsan, dengan manusia pun kena bersifat ihsan, dengan makhluk-makhluk lain pun kena bersifat ihsan seperti binatang. Kena bersifat ihsan juga dengan Allah, dengan manusia, dengan binatang. Okey, lepas tu kita tengok muka surat 47 ni, huraian hadis. Okey, huraian hadis. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan ihsan. Kewajipan melakukan ihsan adalah dituntut dalam semua perkara. Contohnya, ihsan kepada ibu bapa dan kaum kerabat. Ihsan dalam pembunuhan binatang atau penyembelihan binatang. Apabila seseorang itu membunuh, maka elokkanlah penyembelihan itu. Okey, dekat sini dia nak bagi tahu dalam hadis ni adalah perlunya tuntutan untuk berbuat ihsan sama ada kepada manusia, kepada Allah ataupun kepada binatang. Okey, kalau contoh kepada ihsan kepada manusia, ibu bapa dan kaum kerabat, kita kena berbuat ihsan. Okey, kalau terhadap makhluk-makhluk lain pula, contoh binatang, kita kena berbuat ihsan semasa pembunuhan atau penyembelihan binatang.
Iaitu kalau kita nak bunuh, kita kena bunuh secara elok. Kalau nak sembelih, kena sembelih secara elok juga. Okey, kita tengok dekat nilai murni ni. Okey, yang pertama menjaga syariat dengan pembentukan ihsan dalam diri. Kita kena pupuk ihsan ni dalam diri. Okey, apa tu ihsan? Jap lagi kita belajar. Okey, yang kedua membentuk pergaulan yang baik dalam hubungan manusia. Okey, yang ketiga bersikap simpati dengan haiwan. Kita nak pupuk ihsan dalam diri ni, kita kena bersikap simpati dengan haiwan. Kesian dekat haiwan. Okey, dekat manusia pula kita nak pupuk rasa ihsan tu, ihsan dalam diri tu, kita kena ada pergaulan yang baik dalam hubungan manusia. Kita kena bergaul dengan baik. Kita tengok pantas minda ni. Okey, kita tengok erti ihsan. Tadi kita duk sebut-sebut ihsan, kita tak tahu apa tu ihsan kan. Okey, ihsan tu ialah berbuat kebaikan. Ihsan tu maksudnya berbuat kebaikan. Okey, Allah mewajibkan ihsan dalam semua perkara. Allah suruh berbuat ihsan. Allah mewajibkan ihsan dalam semua perkara kepada makhluk-makhluknya, kepada semua. Okey, yang pertama kita tengok ketika menjadi wajib. Ihsan ni ketika menjadi wajib, ihsan kepada apa? Yang pertama, ihsan kepada ibu bapa, ihsan kepada kaum kerabat. Kaum kerabat ni saudara mara kita. Okey. Yang kedua, ketika menjadi sunat. Bila ihsan ni jadi sunat? Bila ihsan dalam bersedekah. Kita nak sedekah pun kena ada ihsan. Kena secara baik. Okey, ihsan membantu orang-orang miskin. Kita nak buat baik dekat orang miskin ni tidak boleh sesuka hati juga. Kita kena ada sikap ihsan dalam diri tu. Kita bantu secara elok, secara baik. Okey, yang ketiga, dalam mengerjakan perintah Allah pun kena ada ihsan. Itu dalam solat contohnya, kita hendaklah dilakukan dengan penuh khusyuk. Solat ni, contoh-contoh ihsan dalam solat ni adalah dilakukan dengan penuh khusyuk. Tak ingat benda lain dah, ingat dekat Allah. Khusyuk dalam solat. Okay, yang kedua, puasa. Menjaga adab-adab ketika berpuasa. Adab-adab ketika berpuasa tu, kita kena jaga. Bukan setakat menahan lapar dan dahaga. Adab-adab semasa berpuasa pun kena jaga. Contohnya, bila puasa ni, awak tak boleh mengumpat. Jangan mengumpat dekat orang, jangan buat mulut dekat orang, jangan. Kena jaga. Tu adalah adab kita ketika berpuasa. Bukan setakat tahan lapar. Kita kena jaga percakapan kita dengan orang. Kena jaga perbuatan kita dengan orang. Kita kena jaga adab masa berpuasa tu. Tu contoh berbuat ihsan dalam berpuasa. Okey, kita tengok muka surah 48. Okey, dalam meninggalkan larangan Allah. Dalam meninggalkan larangan Allah pun kena ada ihsan. Yang pertama, tidak menyebarkan fitnah. Minum arak, berzina, merompak, meninggalkan solat, menipu dan lain-lain. Kita tidak boleh sebarkan fitnah. Tak boleh menyebar fitnah antara sesama manusia ni. Atau minum arak. Minum arak ni tak boleh. Berzina, merompak, meninggalkan solat, menipu dan lain-lain. Okey, yang kedua, berusaha menghindarinya dengan mengingati azab Allah. Kita kena ingat. Kita nak tinggalkan larangan Allah ni, kita kena ingat azab Allah tu sangatlah pedih. Sangat pedih. Okey, yang ketiga, berusaha beralih kepada perlakuan yang baik. Bila kita ada niat nak buat benda-benda yang buruk, benda-benda yang Allah larang, kita kena alihkan pemikiran kita tu, alihkan niat kita tu kepada perlakuan yang baik. Kita terus kena halang niat yang buruk tu dengan perkara-perkara yang baik. Kita kena buat perkara-perkara yang baik. Okey. Yang kelima, dalam hubungan dengan manusia. Dalam hubungan dengan manusia kena ada ihsan. Okay, yang pertama, bercakap dengan lemah lembut. Bukan secara kasar. Bercakap dengan orang ni, kita kena bercakap secara lemah lembut. Sekalipun orang tu orang yang jahat, orang yang tidak baik, kita kena bercakap dengan lemah lembut juga. Tu menandakan dalam diri kita adanya ihsan. Okey, lepas tu yang kedua, baik dalam pergaulan. Kita bergaul dengan secara baik. Secara baik, secara elok bergaul ni. Untuk jaga hubungan sesama manusia, kita kena baik dalam pergaulan. Okey, kita tengok yang keenam, pada perangai seseorang. Okey, dalam perangai seseorang ni pun, kita kena ada ihsan. Yang pertama, kalau nak kenal orang tu ada ihsan ke tak, dia seorang yang sabar. Okey, yang kedua, tenang. Kita tengok dia sabar, tenang. Lepas tu tidak putus asa. Apa pun ujian yang ada dalam hidup dia, dia tidak putus asa. Dia sabar, dia tenang, tidak berputus asa. Bukan, kita tengok dekat gambar ni, bunuh diri. Ni contoh orang-orang yang tak sabar ni, orang-orang yang tak sabar dan orang-orang yang berputus asa. Ni contoh berbuat ihsan kepada ibu bapa. Tengok dia hidang ni air ni. Dia hidang air dekat mak ayah dia. Okey, yang ketiga, kita tengok ni. Orang-orang ni dia tengah mengumpat. Tengah mengumpat. Tak boleh macam ni. Tadi kita dah bagi tahu kan, kalau puasa tak boleh mengumpat. Kita kena jaga adab ketika berpuasa. Ni juga ni berbuat ihsan kepada sesama manusia lah ni. Tengok dia pakaikan kasut dekat anak dia. Lepas tu kita tengok muka surat 49 ni, ihsan dalam pembunuhan dan penyembelihan. Okey, kita tengok ihsan dalam pembunuhan dan penyembelihan. Apa tu? Okey, iaitu apabila seseorang mahu membunuh atau menyembelih, maka elokkanlah pembunuhannya atau penyembelihannya. Kita nak bunuh binatang ke, nak sembelih ke, kita kena buat secara elok. Okey, contohnya ketika membunuh binatang atau membunuh orang yang dijatuhkan hukuman bunuh. Bukan setakat kepada
kepada haiwan, kepada binatang. Kalau orang yang kena hukum bunuh yang duduk dalam penjara yang nak dijatuhkan hukum bunuh tu pun kita kena ada ihsan, buat secara ihsan. Kita kena ada langkah-langkah dan cara-cara nak bunuh tu. Nak bunuh, nak sembelih ada caranya. Okay, kita tengok yang pertama dengan menggunakan alat yang mencepatkan kematian. Kita tidak boleh guna alat yang menyiksa. Contohnya tadi apa? Api. Kita tak boleh guna api sebab api tu akan menyiksa orang ataupun binatang yang kita nak bunuh tu. Okey, menggunakan alat yang mencepatkan kematian. Contohnya pisau. Bukan api, pisau contohnya. Okey. Yang kedua, tidak menyiksa atau melakukan kekejaman supaya mereka tidak menderita kesakitan sebelum mati. Api tadi kan, contoh kalau guna api tu, binatang atau orang tu sangat-sangat tersiksa. Tu kejam bila kita guna api. Dan orang yang kita nak bunuh tu pun, binatang yang kita nak bunuh tu pun akan tersiksa kesakitan. Kita tak boleh, kita kena buat secara elok. Secara elok tu maksudnya tidak binatang ataupun orang tu tidak rasa kesakitan yang lama, tidak tersiksa dengan kesakitan. Okey, yang ketiga menggunakan pisau yang tajam agar tidak menyakitkan binatang dan binatang yang disembelih. Okey, kita kena guna pisau yang tajam. Kita kena asah ataupun kita kena beli pisau yang baru supaya bila kita sembelih tu binatang tu tak rasa sakit. Binatang tu tak rasa sakit sebab pisau tu tajam kan. Okay, lepas tu yang keempat, melapangkan atau merehatkan binatang penyembelihan iaitu dengan membuka ikatan dan melapangkan tempat penyembelihan supaya binatang dapat mati dalam keadaan selesa, mati dengan selesa. Okey, kita lapangkan tempat tu. Kita kena, kalau nak sembelih binatang, kita kena letak dekat tempat yang lapang. Kita tak boleh letak dekat tempat yang sesak-sesak, tak boleh. Kita kena guna tempat yang lapang. Okey, lepas tu kalau contoh ada ikatan pada binatang tu, kita kena buka ikatan tu. Bukan ikat dia. Kita kena buka ikatan tu. Dia suruh buka ikatan. Lepas tu, kenapa kita kena buat macam tu? Sebab nak bagi binatang tu mati dengan selesa, dengan tempat yang lapang. Bukan dengan ikatan yang kuat. Kita tak boleh bunuh atau sembelih dengan cara mencekik di leher. Tak boleh. Kita kena sembelih. Kita kena lakukan penyembelihan. Tidak boleh kita sembelih secara mencekik. Okey, kita tengok dekat proses penyembelihan di sisi Islam. Okey, kita dah tak lama nak raya Aidiladha, iaitu raya haji atau raya korban. Okey, raya korban ni biasanya orang akan sembelih lembu ke kambing ke untuk korban. Okey, kita tengok apa step-stepnya, apa langkah-langkah penyembelihan binatang korban. Okey, kita tengok Yang pertama, tengok dia pegang binatang ni. Dia atau kita tengok dekat sini lembu. Okey, lembu ni, binatang ni adalah lembu. Okey, dia pegang, dia baca bismillah, dia selawat, dia niat korban dekat binatang ni. Okey, lepas tu dia hadapkan lembu ni ke arah kiblat. Kena menghadap kiblat. Okey, lepas tu kena baringkan binatang tu pada rusuk kiri. Pada rusuk kiri. Kena baringkan belah kiri. Okey, lepas tu kita tengok dia dah sembelih. Lepas tu okey, dah dekat sini proses melapah. Okey, kalau sembelih tu dekat leher tu ada dua tempat yang kena putus, iaitu dua urat yang kena putus dekat sini. Okey, lepas tu dah mati tu, proses melapah kulit ni. Ke surat 50 pula, contoh penyembelihan yang baik. Okey, kita tengok contoh penyembelihan secara baik. Penyembelihan yang baik. Okey, yang pertama, memberi minum sebelum disembelih. Sebelum kita nak sembelih binatang tu, kita kena rasa kesian dekat binatang tu. Kita bagi dulu dia minum air. Untuk hilangkan dahaga dan haus. Tu contoh-contoh kita nak berbuat baik sebelum penyembelihan. Okey, yang kedua, menajamkan mata pisau. Okey, awak kena tajamkan mata pisau tu supaya bila kita nak sembelih tu dia tak rasa sakit. Tidak menyiksa dia. Tidak rasa sakit masa nak putuskan urat leher tu. Okey, tapi kita tak boleh tajamkan mata pisau tu depan binatang sembelihan tu. Tak boleh. Kita kena tajamkan dekat tempat lain. Tak boleh depan haiwan atau binatang tu, tak boleh ya. Okey, yang ketiga, ketika membawa ke tempat sembelihan hendaklah dilakukan dengan ihsan, iaitu tidak menarik dengan kasar. Okey, kita nak bawa binatang tu ke tempat sembelihan tu, kita tidak boleh tarik kuat-kuat, tak boleh. Kita kena buat secara lembut sahaja. Okey, itu cara kita berbuat ihsan. Kita tidak boleh tarik secara kasar. Kita kena buat secara lembut. Kita jangan seksa dulu. Kita jangan seksa haiwan atau binatang tu sebelum kita nak sembelih. Tak boleh. Kita tak boleh menyeksa ya. Okey, lepas tu yang keempat, jangan disembelih binatang yang bunting. Bila kita tahu lembu tu bunting, kambing tu bunting, jangan sembelih. Kesian dia sebab ada janin dekat dalam perut tu, ada janin. Jadi jangan sembelih binatang yang bunting. Bunting-bunting ni mengandung lah. Kalau binatang tu bunting, kita tak boleh sembelih. Okey, yang kelima, jangan menyembelih binatang yang sedang menyusukan anaknya. Bila kita tengok lembu atau kambing tu ada anak yang sedang menyusu, kita seeloknya tidak menyembelih binatang tu. Sebab apa? Kesian dekat anak dia tengah menyusu. Bila kita bunuh ibu dia, anak dia nak menyusu. Tak boleh, kesian dekat anak dia. Okey, kita tidak boleh bunuh binatang yang sedang menyusukan anak. Okey, lepas tu jangan disembelih di hadapan kawannya. Okey, kalau kita nak sembelih binatang ni, kita tak boleh ya. Kita ambil lembu lain, contoh ambil lembu atau kambing lain, letak depan dia bagi kawan dia tengok. Tengok aku nak bunuh kawan kau ni, nak sembelih kawan, tak boleh macam tu. Tak boleh sembelih di hadapan kawannya. Contoh ada dua lembu. Okey, sembelih dekat lembu seekor lagi, tak boleh. Okey, yang keenam, untuk melapah
dagingnya hendaklah memastikan ia telah benar-benar mati. Kita kena pastikan sembelihan kita tu betul-betul mati dulu baru kita boleh lapah kulit dia. Boleh lapah daging dia. Selagi kita tak yakin yang sembelihan tu mati, kita tak boleh lapah. Kita kena tunggu sekejap. Kena tunggu sekejap bagi pastikan sembelihan tu betul-betul mati. Baru kita boleh lapah daging dengan kulit dia. Okay, kita tengok dekat pengajaran hadis dekat bawah ni ya. Okay, pengajaran hadis yang pertama, setiap pekerjaan yang membawa kepada kebaikan hendaklah dilakukan dengan ihsan. Contohnya kita nak berkorban, nak buat kan hari raya korban kan ada, kita korbankan binatang sembelihan tu kan. Setiap pekerjaan yang membawa kepada kebaikan. Kalau kita korbankan binatang tu kan kita dapat pahala. Jadi pahala tu perkara yang membawa kebaikan lah. Jadi kita kena buat secara ihsan. Okay, yang kedua, ihsan dalam Islam mempunyai pengertian yang luas, meliputi segala yang hidup atau orang yang dihukum mati. Okay, ihsan ni banyak pengertian dalam Islam ni, ihsan ni. Okey, meliputi segala yang hidup, contohnya binatang dan juga manusia. Okey, binatang sembelihan ataupun orang kalau kita nak bunuh orang yang dijatuhkan hukuman mati tu pun kita kena ada ihsan. Okey, yang ketiga, ihsan dituntut dalam penyembelihan binatang dan pembunuhan. Dalam penyembelihan dan pembunuhan kita kena ada ihsan. Kita nak sembelih, nak bunuh binatang ataupun manusia tu pun, manusia bukan sembelih lah, manusia tu hukum bunuh. Okey, kalau binatang ada dua, penyembelihan dan pembunuhan. Maka semuanya kena ada ihsan. Okey, yang keempat, Allah mengasihi kepada orang yang mengasihi sesama manusia, binatang atau makhluk yang lain. Bila kita ada ihsan, ada rasa kasih dekat sesama manusia, dekat binatang, dekat makhluk lain, maka Allah pun kasih dekat kita. Lepas tu kita terus kepada muka surat 52 ya. 52, 51 tak payah buat. Muka surat 52 ni bijak fikir. Bijak fikir ni adalah latihan, okey. Latihan pertama tak payah buat, latihan kedua tak payah buat, latihan ketiga. Okey, berikan pengertian ihsan. Tadi dah ada kan, kita dah belajar apa tu pengertian ihsan, iaitu berbuat kebaikan. Ada dekat sini, jawapan dia ada dekat muka surat. Ada dekat muka surat 47. Erti ihsan ialah berbuat kebaikan. Tu adalah jawapan nombor 3. Okey. Yang keempat, Allah mewajibkan ihsan dalam semua perkara. Bezakan berbuat ihsan ketika menjadi wajib dan ketika menjadi sunat. Okey, jawapan dia ada dekat muka surat 47 juga, tengok ni. Ni ketika dia jadi wajib, ni ketika dia jadi sunat. Senaraikan, awak buat kotak, satu ketika menjadi wajib, satu ketika menjadi sunat. Lepas tu letak contoh dia. Ni contoh ketika wajib, ni contoh ketika sunat. Okey, buat jawapan dia dalam buku tulis hadis. Okey, lepas tu yang kelima, jelaskan ihsan dalam hubungan sesama manusia. Okey, macam mana kita nak berbuat ihsan sesama manusia pun ada juga jawapan tadi dekat depan. Berbuat ihsan sesama manusia. Ni, dalam hubungan dengan manusia ni. Ada dua, iaitu bercakap dengan lemah lembut dan baik dalam pergaulan. Okey, lepas tu yang keenam, tuliskan 3 perkara ihsan dalam pembunuhan atau penyembelihan. Tulis perkara ihsan dalam pembunuhan atau penyembelihan. Okey, ni, dia ada 3, tuliskan 3. Dia nak 3, ambil 3. Ambil 3, ambil yang pendek-pendek je. 1, 2, 3. Tu jawapan untuk nombor 6. Okey, nombor 7, berikan 5 contoh yang baik ketika penyembelihan. Contoh yang baik, ada dekat muka surat. Ada dekat muka surat. Muka surat 50 ni. Okey, yang pertama dia nak 5 tadi kan. Okey, ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ambil yang pendek-pendek je 5. Okey, buat latihan ni dalam buku tulis hadis. Lepas tu snap gambar hantar dekat ustazah. Itu saja pada hari ni ya.